Hai semua, Assalamualaikum. Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita sama-sama akan mempelajari subjek matematik tahun 6. Jom. Baik murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan mengulang kaji topik nombor bulat bagi subjek matematik tahun 6. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama. Tulis nombor tersebut dalam perkataan. Okey, bila murid-murid dikehendaki untuk menulis nombor di dalam perkataan, bermaksud murid-murid seperti menyebut nombor tersebut ataupun mengeja nombor tersebut. Cuma ianya dalam bentuk tulisan lah. Jadi murid-murid kena pastikan ejaannya tepat. Okey, sekiranya murid-murid tak tahu macam mana cara nak menyebut perkataan angka ini, okey, murid-murid boleh tulis dahulu jadual nilai tempat. Okey, bermula dari belakang lah. Kemudian puluh, kemudian ratus, okey, kemudian ribu, kemudian puluh ribu, kemudian ratus ribu dan akhir sekali juta. Okey, boleh? Baik, seterusnya murid-murid akan masukkan dari belakang. Okey, kalau murid-murid nampak dekat sini, dekat belakang adalah 2, 1, 3, 6, kemudian 5. Okey. Alright, so dekat sini murid-murid boleh sebutkan angkanya dalam perkataan 56,312. Adakah kita akan sebut 12? Tidak. Kita lihat dia sebagai 12. Okey, jadi kita akan tulis dia sebagai ataupun sebut dia sebagai 50. Ribu ni tak perlu sebut lagi puluh ribu sebab kita dah sebut di ribu yang di belakang ni. Jadi 56,312. Okey, memang kita tak perlu sebutkan. Baik, jelas semua? Okey, baiklah, seterusnya. Soalan yang kedua, bundarkan nombor tersebut kepada puluh ribu yang terdekat. Okey, jadi bila bundarkan, apa yang murid-murid perlu ingat adalah kampung kaya dan kampung miskin. Okey, nombor-nombor yang berada di kampung, ini kampung miskin. Okey, ini adalah kampung kaya. Okey, jadi kampung miskin nombornya lebih kecil lah, iaitu bermula daripada 1, 2, 3 dan 4. Manakala kampung kaya lebih besar, 5, 6, 7, 8 dan 9. Oleh kerana kampung miskin, jadi dia tak boleh didermakan apa-apa, dia hanya boleh tambah sifar sahaja. Dan kampung kaya, nombor-nombor besar, dia boleh derma 1 ataupun tambahkan 1. Okey, seterusnya murid-murid kena lihat dia nak bundarkan kepada apa? Kepada puluh ribu. Dan murid-murid kena lihat apakah nombor yang berada di puluh ribu. Puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Okey, 5, 6, 3, 1, 2. Okey, so 56,312. Bundarkan kepada puluh ribu yang terdekat. Maksudnya puluh, ratus ribu, puluh ribu. Okey, murid-murid gariskan dahulu. Kemudian buat tembok di belakangnya. Bulatkan nombor di belakang tembok. Dan seterusnya kita lihat nombor 6 ini adalah nombor yang berada di kampung apa? Okey, jadi kalau kita nampak dekat sini 6 ialah kampung kaya. Oleh itu kita kena tambah 1. Nak tambah 1 pada siapa? Tambah 1 kepada kawan di depan yang kita gariskan ni, iaitu yang dibundarkan lah, puluh ribu tadi kan. Okey, so 5 tambah 1 adalah 6. Di belakang ni berapa yang kita nak tulis? Ada 4 nombor. Bermaksud semuanya kita perlu tukarkan kepada sifar. Okey, jadi bila kita bundarkan kepada puluh ribu yang terdekat, kita akan dapat 60,000. Okey, murid-murid selesaikan ya nanti. Baik, seterusnya. Nyatakan nilai digit bagi 6 dalam kad nombor itu. Okey, ingat ada dua, satu nilai digit dan satu nilai tempat. Okey, jangan lupa perbezaan. Okey, contoh ya, cikgu bagi contoh lain. Okey, kalau ini nilai digitnya ialah nilai digit ya. Nilai digitnya ini 5, ini 20, ini 300, ini 9,000, ini 10,000. Okey, itu nilai digit.
Okey, bila nilai tempat macam rumah, okey, tempat tinggal dia, rumah dia, okey. So ini sa, ini puluh, ini ratus, ini ribu, ini puluh ribu. Okey, jelas? Sebab itulah sa 5, ni puluh 20, ratus 300, ribu 9000, puluh ribu 10,000. Okey. Baik, so seterusnya kalau kita lihat kat sini nilai digit bagi 6. So kita lihat dekat sini 6 ni terletak di nilai tempat apa? 10, ratus, ribu. Okey, jadi nilai tempat ni adalah ribu. Apa nilai digitnya? Dia kena dalam bentuk angka. So kalau murid-murid nak tahu, murid tengok ni 6. Tengok belakang ni ada berapa nombor, bermaksud ada 3 sifar. 3 nombor, 3 sifar. Jadi 6 apa? Nilai digitnya 6,000 lah dalam angka. Nilai digit itu adalah nombor dalam angka. Okey, seterusnya nombor 4. Bina nombor 4 digit terkecil dengan menggunakan semua kad nombor itu. Okey, jadi kita ada 4 kad nombor dekat sini, 4, 2 sifar dan 1. Jadi macam mana kita nak menggunakan semua kad nombor ini, tapi kita perlu bina ni digit ataupun nombor yang terkecil. Okey, jadi kita biasanya bila nak bina jadikan nombor yang terkecil, kita kena lihat nombor apakah yang paling kecil di sini. Okey, kalau kita lihat kat sini sifar kan. Lepas sifar 1, seterusnya 2, seterusnya 4. Okey. Tapi bila kita lihat bila kita bina nombor yang begini, dia tak, nombor sifar di depan ni tak mempunyai nilai. Jadi kita tak boleh jadikan sifar tu di tempat di hadapan sekali. Sebab bila sifar di hadapan, maksud dia tidak ada sebarang nilai. Awak akan baca dia sebagai 124. Oleh itu, dia suruh gunakan 4 digit kan. Jadikan 4 nombor 4 digit terkecil. So kalau macam ni baru 3 digit sahaja sebab sifar depan tak ada nilai. So kita kena ambil nombor yang kedua terkecil dekat sini, iaitu 1. Baru kita letakkan sifar. Bila sifar dekat tengah, dia ada nilai. Dan yang belakang sama sahaja. Okey, di 1024. Ada 4 digit yang bernilai di situ dan ini paling kecil. Okey, kalau kita ingat sifar di depan tidak ada nilai. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Cerakinkan nombor ini kepada nilai digit dan nilai tempat. Okey, ingat nilai digit adalah dalam angka. So lihat 10, ratus, ribu, ikut angka dia. 4, 20, sifar tak ada nilai dan 1000 lah, itu digit. Manakala nilai tempat adalah rumah dia. Okey, 4 sa ni 20, sifar tak ada nilai, 1 1000. Bila kita cerakinkan, semuanya perlu ada dalam simbol tambah lah. Maksudnya kita cerai-ceraikan dia, asing-asingkan dia kepada kumpulan masing-masing. Okey, seterusnya tandakan semua nombor perdana. Apa itu nombor perdana? Nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan 1 ataupun dirinya sendiri sahaja. Okey, baik. Nombor perdana ni, awak ingat Perdana Menteri, dia ada satu sahaja. Dalam setiap negara ada seorang Perdana Menteri sahaja. Oleh itu, nombor perdana dia cuma boleh dibahagikan dengan diri dia dan nombor 1 sahaja. Dan dia perlu lebih besar daripada 1. Maksudnya dekat sini 2 ni ialah nombor perdana. Okey, sebab 2 boleh dibahagikan dengan 2 sahaja dan 1 sahaja. Dia tak ada boleh dibahagikan dengan sifir-sifir yang lain. Okey, dan 2 ni adalah nombor perdana, nombor genap yang merupakan nombor perdana. Satu-satunya nombor genap yang merupakan nombor perdana. Okey, jadi awak lihat nombor-nombor yang lain, yang manakah dia nombor perdana, tandakan ke semua sekali. Okey, tuliskan nombor berikut dalam perkataan. Ini senang sahaja macam awak baca. Cuma ini adalah perpuluhan. Kena ingat macam mana bila kita sebut perpuluhan, selepas titik perpuluhan kita tak boleh sebut 7.34. Salah. Kita perlu sebut dia sebagai 7.34, satu per satu. Dan ada perkataan juta. Okey, sebab ini adalah perpuluhan juta. 7.34 juta. Okey, seterusnya 2.04 juta dalam angka ialah kita tuliskan dalam angka nombor. Okey, dan jangan lupa tuliskan juga perkataan juta di belakangnya. Okey, seterusnya. Okey, 2.013 juta ialah ni dia suruh tukarkan daripada perpuluhan juta kepada nombor bulat. Okey, jadi bagaimana kita nak tukarkan 2.013 juta kepada perpuluhan kepada nombor bulat. Maksudnya kita kena darabkan dengan 1 juta. 1 juta ni dia ada 6 sifar kan. Jadi dia ni ada kita panggil titik perpuluhan. So kita kena gerakkan, bila darab kita gerakkan ke kanan ataupun ke belakang sebanyak
ada 6 sifar, 6 kali ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang nombor tak ada apa-apa ni semua letakkan sifar. Titik perpuluhan buang. Okey. Jadi kita akan dapatlah jawapan di situ. Right. Seterusnya. Soalan ke-10. Okey. Ini adalah soalan kebat ya. Pada musim perayaan Lebuh Raya Utara Selatan telah dilalui oleh sifar 5 juta kenderaan. Maksudnya jalan raya tu dilalui oleh sifar 5 juta kenderaan. Okey, antara kenderaan-kenderaan ni adalah jika 3/8 juta adalah kenderaan awam, 1/2 juta adalah bas persiaran. Okey, so 3/8 juta adalah kenderaan awam, nampak? Kenderaan awam. Okey, seterusnya 1/2 juta adalah bas persiaran. Okey, bas persiaran. Okey, ini ada juta ya. Semuanya ni perpuluhan juta, ini pecahan juta. Okey, dan juga dia kata berapakah jumlah kenderaan persendirian. So kita nak cari di sini kenderaan persendirian yang melalui jalan raya ini. Maksudnya 3/8 juta. Okey, kalau kita tengok kat sini, maksudnya 3/8 juta tambahkan dengan 1/2 juta, tambah dengan kita tak tahu, kita akan dapat sifar perpuluhan 5 juta. Okay, semua ni dalam juta Okay, juta dan juta. Okay, so macam mana kita nak cari? Okay, senang sahaja. Baik, caranya ialah awak perlu tambahkan terlebih dulu yang ini. Okey, jadi 3/8 tambahkan dengan 1/2. Penyebut tak sama kan? So kita kena samakan dahulu penyebut. Okey. So 2 darab apa dapat 8. Ambil yang kecil. 2 darab 4. So pengangka ikut penyebut. Okey, jadi awak akan dapat 3/8 tambah 4/8. Okey, awak akan dapat 7/8. Okey. Baik, untuk pecahan awak kena ingat. Contohlah pecahan per 8 kan. Okey, contoh ini pecahan per 8. Baik, so dia ada 8 bahagian yang sama besar. Okey, cikgu buat lebih kurang je 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu lagi 8. Okey, so 7/8 dah berlori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi berapa yang masih belum berlori? Dekat sini baki dia adalah 1/8. Jadi 1/8 ni adalah untuk persendirian. Ni 1/8 juta. Alright, 1/8 juta ni adalah persendirian. Alright. Okey, so kita nak tahu berapakah jumlah kenderaan persendirian yang melalui lebuh raya ini. 1/8 juta tu daripada berapa? Daripada sifar 5 juta. Okey, so sifar 5 juta tukar dahulu kepada bumbung bulat, darabkan dengan 1 juta. Okey, 1 juta ada 6 sifar. Jadi kita gerakkan ke kanan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang tak ada ni kita letak sifar di situ. So kita akan dapat berapa? Okey, 500,000. Okey, 10, 100,000, 10,000, 100,000. Jadi kita nak tahu 1/8 daripada 500,000 itu berapa? Daripada 500,000 ini berapa? Okey, jadi kita kena atas darab. Okey, atas kita darabkan dan bawah kita bahagi. So kalau kita dapat atas 1 kan, so kita just bahagikan dahulu 500,000. Okey, 500,000 awak bahagikan sahaja dengan 8. Okey, dapat jawapan, terus dapat jawapannya. Sebab awak hanya darab yang 1, dapat balik jawapan yang sama. Okey, cikgu harap awak jelas dengan penerangan yang cikgu beri. Sekiranya ada soalan yang awak kurang jelas, awak boleh mesej cikgu untuk penerangan yang lebih lanjut. Baik, selamat menyelesaikan soalan.